kita bersama. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang baru bangun, yang tak bangun lagi, cepat-cepat bangun. Sebab apa? Hari ini topik kita semua memang menarik-menarik. Betul. Seperti anda semua dapat lihat, bukan sahaja menarik topik kita hari ini, tapi kita punya kehidupan pun menarik, di mana apa-apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa quote-unquote move forward. Boleh forward. juga. Jadi anda bukan saja boleh saksikan kami secara langsung di TV3, tetapi juga anda boleh menonton kami secara live di Facebook, di mana anda semua boleh interact dengan kami, bagi komen dan sebagainya, dan macam-macam kita akan berkongsikan bersama dengan anda. Maklumlah, kita sekarang ni duduk dekat rumah kan. Anak-anak kita pun akan bangun awal. Betul. Lepas tu sibuk nak tengok kartun dan segala bagai dekat TV. Mungkin kita tak berkesempatan untuk tengok borak kopi time dekat TV. Tak apa, jangan risau. Kita boleh tengok dekat handphone. Yang paling bestnya dekat situ, anda boleh kongsikan komen-komen anda, dan juga mungkin anda ada topik-topik yang nak kita cover, nak kita perbincangkan. Silakanlah. Betul. Bila Fiona menyentuhkan tentang kesempatan, kita nak bertanya kepada anda. Mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan kami, tak kisah di Instagram ke Twitter maupun di Facebook. Apakah kesempatan ataupun apakah perkara atau benda-benda yang anda ingin buat tapi anda belum berkesempatan lagi? Cuba kongsikan bersama dengan kami. Macam Z kan? Z sekarang dalam proses diet lah kan. Jadi ada beberapa kesempatan, beberapa benda yang Z teringin nak buat. Z tak ada kesempatan lagi. Apa Jadi dia? Z nak tunggu satu cheat day kena dengan topik kita hari ni berkenaan dengan macam-macam makanan dan sebagainya. Jadi sebab tu saya tak sabar. Fiona, apa kita ada hari ni sebenarnya, Fiona? Okey, kita sekarang ni nak mulakan hari kita dekat Borak Kopi Time terlebih dahulu dengan update-update terkini mengenai dengan pandemik yang sedang melanda kita, iaitu COVID-19. Okey, seperti mana yang anda semua sedia maklum, semalam kita telah mencatatkan satu angka yang paling tinggi sepanjang pandemik yang telah melanda negara kita, iaitu 5,728 kes baru, dan kalau kita tengok confirm kes yang secara jumlahnya kita dah cecah 209,661. Betul. Dan seperti anda semua dapat lihat sekarang ni, rata-ratanya hampir semua punya kes tinggi dan menaik. Jadi harap-harapnya anda semua dan kita semua sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, supaya kita akan lebih bertanggungjawab di masa-masa mendatang. Namun begitu, kalau kita tengok kes-kes kita begitu banyak kan, anda semua mungkin ini merupakan satu pengajaran di mana kita kena sentiasa berwaspada, kita kena sentiasa ingat bahawa SOP kita kena jaga, terutama sekali kalau kita mempunyai keperluan untuk keluar memberi barang dapur ataupun barang-barang keperluan, dan juga kita perlu pergi bekerja. Jangan leka, jangan sesekali leka. Betul. Apabila kita sentuh tentang COVID-19, tentang pandemik, tidak terasing lagi dengan cabaran. Kadang-kadang bila cabaran ni dia ada dua, sama ada terus memberi kita semangat, ataupun lagi satu terus bagi kita punya jiwa kita, hati kita makin down dan sebagainya. Jadi dekat sini di kesempatan ini juga, Zack, Fiona dan wakil tim Borak Kopi Time ingin menyarankan, mengajak anda semua, apa-apa saja yang berlaku, kita kena sentiasa mencari jalan untuk kita menjadikan kehidupan kita lebih baik di masa-masa mendatang. Dan ini adalah ujian sekadar untuk memantapkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik, insya-Allah. Baiklah, untuk masa-masa sekarang kan, kebanyakan kita akan duduk di rumah, dan kita akan ambil kesempatan untuk baca berita-berita yang terkini, yang viral di social media. Dan ini adalah antara berita viral yang kita sempat kongsikan bersama dengan anda, iaitu berlaku di Kedah. Ada seorang anak gadis ni dengar cerita dia nak macam mana cakap dia test kawan dia. Dia test kawan dia sebenarnya. Jadi senang cerita, wanita ini adalah satu karakter yang mempunyai kelebihan, di mana dia mempunyai pelbagai jenis lorat dan cara percakapan yang tersendiri. Dan video yang telah dimuat naik di sosial media ni, okey, mungkin kita boleh kongsikan kepada anda. Dengar tak? Bila-bila. Orang Kedah bagi coklat. Apa Kedah ni? Orang Kedah bagi coklat. Dah sini dah. Okey. Ni panggil apa? Dah dia kena lagi. Dah. Ini panggil apa, Fiona? Oh, dah. Ni apa? Slipper kalau saya. Oh, Kedah bagi kasut. Kasut. Kedah, saya nak beritahu. Kasut tu yang macam ni. Ni kasut. Ni selipar. Kedah semua kasut. Dah aku duduk Kedah lah, tak payah beli banyak kasut dengan selipar. Kasut je semua. Bijak.
Ni apa dah? Biskut. Biskut. Orang Kedah panggil roti. Roti. Roti kering. Seriously, pening. Ah. Pening. Wait tu. Main roti Roti. dah tu. Roti pak lagi. Mana aku suka kata roti. Baik, jadi itu dia Fiona. Perasan tak benda tu sebenarnya? Jadi sebab itulah video ni sebenarnya menjadi viral sebab dia sedikit mencuit hati kita lah. You know, di ambang kita sedang melalui sesuatu yang menyedihkan. Sekali-sekala bila kita tengok kan, kita scroll kat social media keluar video-video macam ni mencuit hati kita pun best juga sebenarnya. Apabila kita dapat luangkan masa bersama dengan kawan dan keluarga. Dan yang bestnya dapat menimba ilmu sedikit lah. Bagi saya macam Fiona ni tak tahu logat-logat macam tu. Logat? Logat. Tengok nak sebut logat pun tak betul. Logan tu X-Men. Mungkin sebab ni tak. Facial dia Facial. mengganggu. Oh. Okay, Facial? Facial kan? Saya sebut facial lah. Facial ada macam-macam lah. Jadi mungkin kalau ada semua ada topik-topik yang menarik yang ingin dikongsikan di Facebook Live tu, komen saja. Kami di Tim Borak Kopitiam sebenarnya baca satu-satu. Mungkin ada benda yang kita boleh jadikan idea untuk masa-masa mendatang tak Fiona? Betul. Dan satu lagi berita viral yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua yang ada di rumah. Saya percaya anda pun dah tahu mengenai berita ini. Di mana semalam dilaporkan ada seorang adik ni yang berumur 7 tahun di Melaka dilaporkan meninggal dunia dan dipercayai akibat didera oleh ibu kandung. Dan inilah berita yang kita petik daripada mstar.com.my. Dan apabila dihubungi ibu angkat kepada adik ni, katanya dilihat beliau iaitu Nurlinda, dia dapat menahan sebab ketika dihubungi pada hari Sabtu sebab terlalu sedih dan masih lagi terkejut dengan berita pemanggilan anak angkat yang mesra disapa dengan nama Amir yang sudah sebenarnya dipeliharanya selama 6 tahun. Namun begitu, saya nak sarankan kepada anda semua yang ada di rumah untuk tidak membuat sebarang spekulasi sebab siasatan masih lagi dijalankan. Sama-sama kita bagi kes ini, bagi pihak yang berkuasa untuk jalankan tugas mereka untuk dapatkan kebenaran mengenai kes inilah. Apa-apa pun kita sentiasa mendoakan agar baik, jadi apa-apa pun kita sekali lagi kita mendoakan agar roh bersama dengan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh kita yang hidup ni kita teruskan menjadikan berita-berita seperti ini tarbiyah untuk kita menjadi manusia yang lebih baik di masa mendatang insya-Allah. Baik, jadi kita masih lagi di Borak Kopitiam. Hari ini kita akan kongsikan macam-macam benda bersama dengan anda. Loosen up sikit, yang belum sarapan boleh sarapan, yang dah sarapan tak ada masalah kalau nak makan sekali lagi. Sarapan lagi. Sarapan sekali lagi. Jadi macam Zack tak ada hal, tapi Zack tengah diet jangan main-main Sekali hari ini kita akan berkongsikan tentang majoriti topik kita masak-masak lah hari ni Fiona. Jadi topik kita pada hari ini akan berkecimpung dengan tajuk masak apa tu. Mungkin anda semua yang ada di rumah, duduk di rumah dan macam buntu dah tak tahu nak masak apa. Hari ini hari bertuah kepada anda semua. Mungkin anda akan dapat sedikit idea menerusi perkongsian kita pada hari ini. Betul. Mungkin juga penonton kita Fiona sebenarnya penonton kita jauh lebih dahsyat daripada kita sebenarnya Fiona. Itu yang kita nak. Kita nak gali lagi dengan penonton-penonton Borak Kopitiam. Kita nak berinteraksi. Mungkin kalau anda ada menu, anda ada video maupun gambar yang boleh dikongsikan bersama dengan kami, why not? Yes, kan? antara Friend-friend contohnya waktu macam count. Fiona lah. Apa dia? Fiona pun pandai masak juga. Betul. Hai, tak percaya? Tengok, jom tengok. Oh. Okey. Yang ini sebenarnya resepi Fiona buat sendiri tau. Kalau nak tahu Fiona sejenis yang masak dekat dapur tu, apa yang saya nampak saya campak masuk. Baguslah. Macam tu. Maksudnya Fiona dah kenal lah dengan ingredient. Sort of lah. Tak kenal kita buat Faham. kenal. Kalau salah pun tak apalah. Kita makan je asalkan dia masak kan. So yang ini Fiona nak cuba goreng ayam menggunakan air fryer lah. Kalau nak masak dekat atas dapur tu sebenarnya Fiona takut Zai. Kenapa? Sebab ada minyak nanti pipak-pipak. Betul. Maksudnya bukan sekadar itu saja. Apa yang Fiona cuba sampaikan adalah dia ingin mengamalkan cara pemakanan yang lebih sihat. Dan juga anda semua yang ada dekat rumah kalau tak pernah lagi nak masak ke, biasanya ibu yang masakkan ke, bolehlah try. Mana tahu nanti boleh keluar masakan yang cantik, yang sedap. Betul lah. Kalau Zack tengok balik kan, yang Fiona masak tu, kalau dekat kedai dah RM50-40 dah. Kan? Tapi bila kita dapat buat kat rumah sebenarnya, jimat jauh lebih baik sebenarnya kan. Jadi Fiona dah berapa lama dah masak?
You mean like sepanjang Ya, time? ya. Rasanya Fiona dah dalam 5 tahun. Tapi dalam seminggu masak sekali. Tak apa, asalkan ada. Sebab apa tahu? Sebenarnya masak ni macam Z secara peribadi, hobi Z adalah memasak. Dekat rumah, memang Z akan kata kat isteri Z, you rehat, I masak. Because bukan nak kata kita bagus, tapi masak ni pun sebenarnya untuk sesetengah orang dia merupakan satu terapi juga. Betul, Bukan sekadar betul, bukan sekadar terapi perut kita di mana kita lapar, kita makan kenyang, tetapi juga terapi dekat minda kita dan kita akan jauh lebih sabar dan sebagainya. Because masak ni dia bukan sekadar nak sedap saja. Dia ada punya proses tu. Itu yang paling best. Itulah kita cakap sebenarnya kan, bila kita stres, kita serabut, kita try to live in the moment. Yeah. Masa kita masak tu, kita potong bawang dan sebagainya, kita buat dengan perlahan. Itu macam Zack cakap, merupakan satu terapi yang cukup bagus, tak payah bayar untuk kita semua. Yes. Okey, baiklah, kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali dengan macam-macam benda menarik untuk anda semua. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Ya, Zab. Macam-macam kita akan kongsikan bersama dengan anda. Zack Merican dengan Fiona hari ini menemankan anda di hujung minggu hari Ahad. Okey, tapi terlebih dahulu Tak rap lah. Tadi ni hujung minggu hari Sabtu. Tapi tak boleh. So, hari Ahad. Tak apa, kita try again nanti. Oh, okey. Mungkin nak ambil inspirasi kejap kan. Tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton kita yang ada di rumah, yang tolong kita jadi penyampai cuaca kita pada hari ini. Yang ini daripada Abdul Malik. Katanya typing, cuaca pagi nampak mendung tapi matahari dah nak nampak ni. Thank you. Inilah dia, kita suka interaksi bersama anda semua yang ada Apa di nama rumah. dia sekali lagi tadi? Abdul Malik. Abdul Malik. Itu mentari awak lihat tu adalah mentari nombor 3. Mentari pertama saya, mentari kedua dia. Ketiga tu baru mentari awak nampak, betul tak? Krik. Tengok, confirm dia akan reply nanti. Krik. Baik guys, jadi macam kita telah janjikan kepada anda tadi, masak apa? Okey, masak apa? Dan sekarang ni di hadapan kita ada nasi talam. Jadi kepada anda yang dah memang kata tidak asing lagi dengan nasi talam ni, tahulah dengan apa benda yang kita tengah hadap sekarang ni, Fiona. Tapi bagi Fiona tak tahu tentang nasi talam sebab Chinese tak ada culture makan nasi talam. So mungkin hari ini kita akan bersama dengan guest kita, tetamu kita yang lebih arif, boleh menjelaskan dengan apa yang sedang berlaku di depan kita. Dan di talian hari ini sekarang ni kita ada Alif Fikri bersama dengan kita. Hello Alif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Cik Alif sihat Alhamdulillah sihat. Sejujurnya Cik Alif minta maaf cakap saya ni pun dah terliur sebenarnya. Lama dah saya tak terliur sambil live di TV ni sebenarnya. Betul. Jadi kepada anda di rumah mungkin tengok macam siapalah jejaka tampan Malaya ni kan. Cik Alif Fikri merupakan seorang usahawan di mana ini adalah hasil kerja daripada Cik Alif sendiri, betul? Nasi talam? Ya, betul. Ya. Baik, jadi sekarang ni Cik Alif mungkin kita boleh tanyalah sedikit pengenalan tentang konsep nasi talam yang ditawarkan dan kenapa Encik Alif dan tim memilih untuk buat nasi talam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ali Fikri. Saya merupakan penerus legasi kepada syarikat Sajian di Hidang di bawah legasi mak dan ayah saya. Jadi nama Sajian di Hidang adalah Sajian di Hidang Catering. Jadi hasil daripada nasi talam ni terwujud adalah kerana kita adalah satu jalan alternatif di mana ketika waktu PKP kita tidak dibenarkan untuk membuat catering. Jadi oleh kerana itu kita keluarkan satu makanan atau satu hidangan yang lain daripada restoran-restoran yang keluarkan, which is diorang keluarkan dine-in untuk per orang. Kita buat makan untuk 5 orang sekaligus. Kena juga dengan kita punya konsep iaitu mini catering. Okey. Menarik. Kalau kita setahu Fiona baca, kalau dulu-dulu nasi talam ni memang popular kan. Bila kenduri, kendara saja. Tapi sekarang ni macam tiba-tiba teringin nak makan nasi talam pun boleh saja. Makan tengah hari pun boleh. Dan ianya sebenarnya Zaid boleh merapatkan lagi ukhuwah. Rapat dia lain macam kan. Tapi ada juga yang tak suka, katanya tak bersih sebab makan dalam satu talam macam tu kan. Macam ni Cik Alif, kita nak berkongsi dengan orang-orang yang macam ni. Katanya tak bersih lah dan sebagainya. Okey, dia macam ni, senang.
kita tahu kita nak makan dengan siapa. Kita tahu siapa orang nak makan kita. Biasanya yang beli dengan kita ni untuk makan dengan keluarga, yang beli makan makanan nasi talam ni adalah untuk makan dengan office mate ataupun dengan kawan-kawan yang kita kenal lah. Jarang sekali kalau kita nak makan dengan orang yang tidak dikenali, tak mana datang tiba-tiba nak makan dengan kita, jarang sekali. Jadi kita tahu tahap kebersihan mereka dan kita boleh consider on that. Jadi kita kat sini kalau kita nak hygiene 100%, dia bersih, memang kita pun siapalah kita kan. Kita pun tak boleh nak apa orang kata, tak boleh nak decide dia ni okey ke tak okey. Tapi as long kita tahu dia basuh tangan, dia punya kuku cantik, bukanlah cantik, masih bersih lah kan. So kita yakin yang kita punya makanan ni insya-Allah sihat. InsyaAllah. Baik, Cik Alif. Sekali lagi lah, sebenarnya dah terliur-liur sangat ni, dah tak tahan bau dia. Tapi kita mungkin nak tahu apakah menu yang Cik Alif nak kongsikan dengan penonton kita. Jom kita saksikan. Assalamualaikum semua. Wow, nampak macam menarik kan? Kalau korang nak tahu, inilah dia nasi talam kambing Sheng by The Talam Sajian di Hidang Catering. Okey, so hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimana cara untuk membuat kambing Sheng Bukhara ni. Okey, first kita mestilah kena ada kambing Sheng. Okey, kita ada bawang putih, kemudian kita ada halia kisar, and then kita ada pula bawang besar yang telah dikisar, rempah biryani, rempah kurma, and kita ada serbuk cili, rempah kari. Lepas tu kita ada tomato puri. Okey, so next bahan-bahan dia ialah macam biasa kita ada minyak masak, gula, garam dan sedikit susu cair, minyak sapi, bawang goreng dan 3 sekawan. Okey, sekarang jom kita masak. Okey, first of all kita masukkan 2 jug air. Function dia adalah untuk merebus kambing Sheng kita dahulu. And then bila air dah start menggelegak, kita start masukkan kita punya kambing Sheng satu persatu. Waktu rebusan ambil masa hingga 3 jam. Kemudian kita angkat dan kita buat kuah Bukhara pula. So nak buat kuah Bukhara ni mudah aja. Pertama kita masukkan minyak masak dahulu. Kemudian kita masukkan minyak sapi. Kita masukkan pula 3 sekawan untuk ditumiskan sekali. Kemudian bawang besar yang telah dikisar. And then kita masuk halia, bawang putih. Kemudian kita gaul hingga sebati. Lepas bahan-bahan tadi ditumis, kita masukkan pula serbuk cili, rempah kurma. Kemudian kita masukkan lagi rempah biryani. Dan akhir sekali kita masukkan serbuk kari. Gaul hingga sebati. Kalau agak-agak masih pekat, kita tambahkan sedikit air. Apabila bahan-bahan sudah mendidih semua, time kita untuk masukkan tomato puri dan juga sedikit susu cair bagi menambahkan lemak kepada kuah Bukhara kita. Setelah itu kita barulah masukkan garam dan juga gula serta bawang goreng. Kalau rasa kuah ni masih pekat, boleh tambahkan sedikit air. Kemudian kita gaul hingga pekat, hingga bertukar warna. Bila kuah dah pekat, kita masukkan terus kambing yang telah kita rebuskan pada awal tadi. Kemudian kita gaul hingga sebati antara kuah Bukhara dan juga kambing Sheng. Setelah itu, kita angkat dan siap untuk dihidang. Tara, dah siap. Selamat menjamu selera. Sebenarnya kita didera di sini sebab sambil-sambil kita bercakap sebenarnya kita ada bau makanan yang sedap di depan kita. Ini penderaan yang paling enak sekali. Penderaan yang paling istimewa. Tapi kita nak tanya Cik Alif, kenapa Cik Alif pilih kambing Sheng ni untuk buat menu dalam nasi talam ni? Pertama sekali, kenapa kita pilih kambing Sheng? Pertama sekali adalah kerana kita tengok dalam banyak-banyak market yang ada, which is dekat restoran dan juga tempat makan, kebiasaannya mereka hanya menyediakan kambing-kambing yang dah common. Terutama sekali lamb shoulder, lamb rib dan sebagainya. Tapi untuk dapatkan lamb Sheng ni adalah sesuatu yang luar biasa. Bukan luar biasa, tapi susah sikit nak dapat. Bila dapat tu, kita rasa macam, uish, dia ada lamb tapi bukan lamb biasa. Dia lamb Sheng. Macam tu. Faham. Jadi keunikan dia adalah benda yang kita buat mungkin orang nampak macam biasalah kambing kan. Tapi sebenarnya tak. Nampak macam kambing tapi sebenarnya dia kambing yang fight
special punya. Baik, Cik Alif. Itu yang saya nak bertanya dengan Cik Alif. Di mana beberapa individu ni yang dia stereotip tentang kambing. Kadang-kadang mereka apabila sentuh je makanan bab kambing ni, ada yang kata hanya lah dan sebagainya. Jadi, mungkin Cik Alif boleh berkongsikan di mana Rasa sikit. ada tak petua ataupun cara-cara rahsia dia untuk memasak kambing ni untuk bagi dia tak ada baunya tak kuat sangat dan sebagainya. Mungkin Cik Alif boleh kongsikan. Okey, saya alhamdulillah taklah lama sangat dalam bidang F&B ni, adalah 7-8 tahun. Cumanya untuk saya memberi semua petua, mungkin ada orang yang lebih pakar dalam bidang ni. Tapi menurut daripada saya punya experience, apa yang kita lalui, kita pun menghadapi juga kadang-kadang bila kita dah siap masak, bila kita bau dia punya kambing tu, kuat pula lah bau dia. Ada beberapa petua ataupun cara yang kami selalu biasa gunakan. Which is, pertama, kalau barang sampai, which is dia punya kambing shank sampai, mentah-mentah kita akan masukkan, kita akan orang kata gaul sekali dengan perahan limau. Limau Dan kita akan perap selama 20 minit ke 30 minit untuk kita menghilangkan bau dan kita basuh semula untuk disimpan. Itu antara salah satu petua. Ada juga orang cakap barang sampai, you sebelum basuh, you kena rendam dengan air kelapa. Macam tu pun ada juga. Oh, Tapi saya tak jadi nak juga try ni. tu. Ya, betul. Okey, menarik itu tips yang sangat-sangat berguna terutama sekali bagi orang-orang macam Fiona takut dengan bau kambing Okey, so Okey. bagi mereka yang ada dekat rumah mungkin nak try juga untuk buat nasi talam ni, tapi bahan-bahan dia macam tak tahu macam mana nak buat dan bahan tak cukup kan. Mungkin Encik Alif boleh tunjukkan kita demonstrasi cara untuk buat nasi talam ni. Ayo, saya pun dah semangat. Boleh. Jom kita ke step sebelah. Okey. Alright. So, pertama sekali adalah pastikan anda ada dulang talam ni. Dulang talam lah. Dulang, pastikan ada dulang. Okey. Kemudian? Apa yang kita perlu buat, Encik Alif? Okey, baik. Ada di depan Fiona dan juga Zack, talam dan juga bahan-bahan yang tersedia untuk nanti talam kambing shank, betul? 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 Pertama sekali, kita ada menu-menunya ialah kita ada nasi bukhara. Okey. Bukhara ni nasi yang penuh rempah. Nasi yang penuh rempah, okey. Betul. Nasi ni dia agak berat sikit untuk makan-makan tengah hari. Dia memang cepat kenyang sebab sudah penuh dengan flavor. Okey, itu satu. Kedua, kita punya main dish kita lah. Kita ada kambing shank bukhara bersama dengan telur bukhara. Ini kita panggil nama dia telur tanam. Telur tanam. Telur tanam yang ni lah. Okey. Yang ada dekat dalam bekas. Betul. Alright. So sekarang ni kita kena buat apa dulu? Okey, first kali kita ambil nasi dan Ambil kita nasi? letak di dalam talam. Okey, boleh tak? Saya letak atas ni, boleh tak? Letak directly macam tu boleh kan? Boleh. Okey. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam mana Cik Alif? Letak je lah. Letak je. Okey. Letak penuh dulang talam ni ke ataupun letak setengah part je? Kalau ikutkan portion yang kita bagi kepada you all adalah portion macam mana kita jual kepada orang luar. Satu bukan penuh. So, Talam ni boleh makan untuk 4 orang. okey, jadi kita letak semua, Fiona. Okey. Okey, Kalau kita nak letak tahu semua. macam mana bentuknya, kita letak semua sekali Okey. Okey, dalam talam. selepas kita letak nasi dekat dalam, next kita perlu letak apa pula? Okay, next kita letak kita punya menu utama kita iaitu kambing shank. Watak utama kita. Kambing seng. Okey. So, Nasi boleh yang angkat ada dekat dalam dulang talam ni kita kena tekan-tekan ke ataupun kita biarkan dia je macam tu? Okey, seperti yang saya nampak sekarang ni, saya ikut apa yang Cik Alif buat. Okey, Cik Alif pegang kambing ni, betul? Kita pegang dia punya tulang yang keluar ni. Okey, pegang tulang dia, okey. Kemudian kita angkat. Hati-hati Zack sebab apa? Sebab kita buat ni Takut tulang dia terputus. Suhu yang cantik dan juga tahap kepanasan yang memang orang kata sesuai. okey. Bila siap tu, dia punya kambing begitu lembut, senang dimakan. Jadi hati-hati mengangkat kambing shank. Okey. Sebab kita takut dia punya isi Tercerai. Okey. Okey. So kita angkat dan kita letakkan di atas nasi bukhara kita. Okey. Alright. Nak letak tu. Okey. Betul?
Kemudian kita letak lagi satu. Lagi satu. Sebab Alright. satu kambing sheng boleh makan untuk 2 orang. Okey. Okey. Asyik. Asyik. Kemudian Subhanallah. yang telur-telur Okey. tu? Yang telur ni kita tanamkan dia dekat dalam nasi. Tanamkan dia dekat dalam nasi okey. Itu namanya telur Fiona. tanam. Boleh tak silakan. Zack? Ah. Okey, mai. Kita tanamkan telur Ada tu. 4, Kita tengok. Masuk dalam, masuk dalam. Like that. Masuk Macam ni? Yes. Macam tu kan? Tapi you kena buat dengan penuh lemah gemalai lah. Sebab makanan ni seni juga, Fiona. Oh, serius lah. Alright. Dah tak nampak telur tu dah kan? Okey. Betul tak Encik Alif? Betul. Okey, betul lah. Cantik lah tu. Okey. Okey, jadi Cik Alif, mungkinlah untuk mereka yang ingin tahu lebih lanjut lah tentang nasi talam ni kan. Especially kambing sheng kan. Boleh tak Cik Alif kongsikan kepada penonton, kepada kami semua dekat mana nak dapatkan, lepas tu social media dan sebagainya. Okey, social media kita pertama kita ada Instagram iaitu sajian.dihidang. Pada siapa-siapa orang luar yang nak order yang biasa dengan Instagram boleh direct contact terus DM kepada kita punya page Instagram lah. Dan ada juga di social media kita Facebook Sajian Dihidang Catering. Di situ kita ada kongsikan bersama apa menu-menu yang kita ada setakat PKP ini dan untuk masa akan datang kita semua akan ambil dekat situ. Okey. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang sebab Zack dengan Fiona tengok dekat depan ni pun dah memang menarik teramat sangat dah. Memang tak sabar. Kita ada dekat sini, Zack. Okey, so kalau kita tengok inilah dia. Yang ni sebenarnya tak siap lagi kan? Ya, betul. Belum siap lagi. So yang kondimen Letak sebelah kat sini, tepi-tepi ni. letak kat tepi-tepi. Ya, letak dekat situ. Okey, boleh Fiona? Slow-slow. Okey. Zack mungkin boleh tolong. Yang Boleh. ini Zack ambil. Okey. Okey, kita buat sama-sama. Itu acak buah. Kita letak sekali dengan dia punya bekas kan Cik Alif? Kalau nak letak bekas boleh juga, tapi sebenarnya bila kita dapat makanan yang kita beli kan, masa Okey. kita dapat, you all akan dapat dalam bekas. So, Okey. nak makan lebih menyelerakan, sometimes ada orang yang tak suka makan acak buah, jadi kita tak naklah campur sekali kan. Tapi kalau semua sekepala boleh makan acak buah, memang boleh layan, kita just taburkan je dekat atas tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia punya bau naik, dia campur dengan bau bukara dan juga bau nasi. Luar biasa. Alright. Betul. Okey, so yang keropok ni pula saya rasa Ada papaduk aha. sebagai penambah rasa. Tak di sini. Alright. Yeah. There you go. Dan akhir sekali, Cik Alif. Sekali. Akhir sekali kita ada sediakan kuah. Sup. Kuah ni namanya kuah bawang. Sup bawang lah. Sebab sometimes bila kita buat nasi talam dulu, kita tak ada kuah. Tapi bila kita lama-lama orang dah start tanya nasi kering ataupun nasi macam susah nak telan kalau tak ada kuah. Jadi kita sediakanlah kuah ataupun sup bawang ni supaya nasi ni lebih lebih Menarik. Yes. So depends on orang. Kalau orang nak makan nasi buara dengan kuah ni pun boleh. Kalau tak nak makan pun tak apa. Alright. Okey, terima kasih banyak Cik Alif di atas perkongsian ni. Terima kasih banyak. Tak sabar nak mencuba nasi talam lam sheng. Okey, assalamualaikum Cik Alif. Thank you. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Mencabar betul hari ni. Betul. Jadi macam-macam ya. Ini pun level pertama pun dah macam ini. Rasanya kita kena bagi ruang sikitlah. Fiona, apa kita nak buat ni Fiona? Okey, sekarang ni kita akan masuk ke segmen Jom Masuk TV bersama dengan Ferina. Jom. Let's go. Terima kasih kepada pengacara di studio sana, Sophie kat sini. Kan tak boleh rentas negeri sekarang. Hai semua, korang masak apa tu PKP ni? Nak jaga perut suami lah tu. Jangan pula abaikan penampilan diri kita. Mata suami pun kita kena jaga. Okey, stop, jap memasak. Hari ni Sophie nak bagi tahu dekat korang berkenaan set Lovella ni ada 3 dalam 1, lengkap untuk wanita. Memasak ni kadang-kadang boleh buat kita penat tau. Dah lah penat, macam-macam bau
tu ada nanti tambah lagi nak kemas rumah, jaga anak. Tapi kita tak boleh kalah tahu dengan kaum Adam, walaupun beras turun beli tapi kita yang memasak. Jaga anak, penat kan? Macam-macam kita kena buat. Tu sebab kita kena jaga penampilan luar dalam. Lovella ni jamu moden tapi jangan risau kalau makan tak naik berat badan pun. Lepas tu Lovella ada feminine wash. Ni yang ada kat kaca TV sekarang ni, pencuci wanita eksklusif dan wajib ada untuk semua wanita tahu. Ia diformulasikan dari bahan semula jadi. Lovella pencuci ni berbentuk foam dan tekstur dia halus. Okey, korang boleh tengok ni dan bau dia sangat wangi sangat. Ni kalau kita guna suami 24 jam, asyik nak berkepit je. Tak jadi masak. Pencuci wanita Lovella ni dapat membantu mencerah dan dapat memberikan kesekaran pada bahagian tersebut. Lepas tu set ni ada sabun pemutih, ada tablet, pencuci wanita dan sabun. Korang jangan risau nak amalkan Lovella ni sebab produk kita dikeluarkan oleh kilang sendiri yang bertaraf GMP. Produk yang ada kelulusan dari KKM. Harga asal RM300. Tapi hari ini, sepenuh borak kopitiam, Sophie bagi dengan harga RM100 sahaja. Dapat 3 item Lovella, feminine wash, sabun pencuci dan juga sabun pemutih dalam kotak cantik ni. Cepat-cepat call terus atau WhatsApp Sophie. Hanya hubungi nombor yang tertera di bawah. Terima kasih. Bye. Sama-sama Sama-sama, awak. Lama. Sophie. Menarik betul ini orang. Betul. Okey, kalau kita nak menceriakan lagi set kita pada hari ini, sekarang ni kita bawakan satu lagi tetamu yang mampu menghidupkan lagi kita punya set. Iaitu kita ada Chef Yang Jamil. Hello Chef. Dan dialah juga chef yang cantik. Betul ya? Chef, apa khabar? Sihat ke? Lama tak bersua kita. Alhamdulillah sihat adanya. Macam ni lah PKP duduk rumah je kan. Tapi tetap maintain. Ya. Betul. Yes. Okey, Chef, sebenarnya kita nak ambil kesempatan ni sebab Chef ni kan kreatif kan. Kita nak tanyalah Chef, kalau lah kita duduk dekat rumah ni kan, kita tak tahu nak masak apa, tak ada lauk apa, ada nasi putih je. Chef, boleh tak bagi tahu kita menu apa yang paling senang untuk kita masak? Okey, menu yang ni, chef ada 2 menu yang istimewa untuk berkongsi dengan semua yang ada dalam Borak Kepitiam ni. Cantik, Chef. Iaitu... Saya sembung. Saya cantik je. Okey, satunya adalah daging burger masak kunyit. Oh. Dan juga nasi goreng lauk semalam. Lauk semalam tu. Saya dengan nasi goreng lauk semalam teringat sahabat saya, Abel Rose nama dia. Kenapa dia suka Saya makan? teringat dia bila sebut nasi goreng lauk semalam tu dia excited. Okey. So chef, apa yang kita nak kena tahu ni tentang 2 menu yang chef Yang Jamil akan kongsikan dengan kita hari ni? Okey, sebenarnya kalau yang pertama tadi adalah daging burger. Daging burger dia biasa selalunya kalau ayam masak kunyit orang gunakan ayam dan sebagainya. Tapi kali ini kita gunakan burger tu sendiri. Burger tu biasa ada kat rumah kan, kadang tak ada ayam, tak ada daging, bedal itu je. Janji dalam PKP ni jangan banyak-banyak kerenah, banyak-banyak mulut, buat apa yang ada di rumah tu. Ya, jangan ikut sangat cakap anak lo rumah tu. Ikut cakap anak balik tembam anak tu kan. Macam set pula kan. Amboi. Chef ada sediakan video kan? Ada video. Okey, jom kita tengok. Boleh, silakan. Okay. Jom. Burger. Ni burger dia, nampak burger. Burger ayam tu ataupun daging pun tengok kambing pun boleh. Dan pastinya kita ada bawang Holland, kita bawang putih juga, kacang panjang dan juga carrot dan juga cili. Itu yang pentingnya. Okey. Dan juga pastinya serbuk kunyit dan juga air. Okey, kita terus saja memasak. Tapanya kita masukkan bawang putih sedikit ya. Bawang putih dan juga sedikit bawang Holland. Ya. Biarkan dia layu. Kita layu. Lepas tu terus saja kita masukkan daging burger yang dipotong dadu ataupun dipotong persegi-persegi begitu cukup ya.
Mesti sedap ni. Ya Allah, tuanku. Sabar je lah makan dengan nasi putih pagi-pagi ni. Atau makan tengah hari pun boleh. Ini merupakan salah satu dari cadangan memasak menggunakan, selain daripada kita menggunakan ayam tadi, ayam ya. Tapi kita kali ini menggunakan daging burger. Lagi rasanya lebih sedap sebabnya tidak, lepas tu kita masukkan kacang. Kita masukkan carrot dulu. Carrot dan juga kacang panjang ataupun kacang punca pun boleh. Kita masukkan cili merah untuk mewarnakan lagi dan kita masukkan sedikit buah tomato dalam. Wow. Lepas tu kita masukkan sedikit serbuk kunyit. Katakan tadi kan masak kunyit lah apa. Kita masukkan sedikit air dalamnya. Masukkan air dalamnya. Wow. Kalau nak sedap sikit, kita hubungkan cili api dalamnya. Wow, memang sedap lah pagi-pagi ni kan. Dan tak perlu banyak masukkan garam sebab burger tu memang sendiri dah ada masing-masing. Kita pun sedikit saja menggunakan garam, chef. Ya. Ya, ni dia. Menu yang pertama dah siap. Yes. Iaitu daging burger masak kunyit dah siap. Burger, daging burger masak kunyit. Dah siap. Sedapnya, Chef. Kan? Senang. Sebenarnya senang je. Daging burger masak kunyit. Kita punya topik hari ni kan betul. masak apa tu, Chef? Tak pernah terfikir pula sebenarnya daging burger boleh buat masak kunyit. Tapi kan sebenarnya kan Chef, selain daripada kita masak daging burger tu pakai kunyit, daging apa lagi ataupun ada masakan lain ke yang boleh ngam dengan goreng kunyit ni? Boleh udang, boleh daging, boleh udang besar-besar lah, udang, daging ataupun fish cake, fish ball pun tidak masalah, semuanya boleh. Yang penting kreativiti kita je. Jangan benak otak tu. Okey. Okey Chef, macam ni. Chef dah kongsikan satu menu kepada kita, lazat. Apakah lagi menu yang ringkas, sedap, lazat yang Chef nak kongsikan bersama dengan kami di Borak Kopi Tiam? Okey, kalau tadi kita ada daging burger tadi, goreng kunyit, tapi kali ini kita nak kongsi mengenai nasi goreng lauk semalam. Okey, menarik. nasi goreng lauk semalam. Jom kita tengok saksikan video ni. Bahan-bahan lauk semalam ni, macam-macam lauk kita ada. Okey, ini ada sambal terung. Sambal terung semalam ni, sambal terung semalam. Ini sambal belacan ni, sambal belacan semalam. Ini ada daging udang dinding ni, semalam punya ni. Lepas tu kita ada ikan goreng semalam. Nampak ni, lebih semalam ni. Semalam tak makan habis, banyak sangat kan. Lepas tu ada telur dan juga dah pasti nasi goreng semalam. Nasi goreng semalam ke ni? Jangan buang. Buang jangan kata korang. Okey, kita terus nanti kepada macam mana nak memasak nasi goreng ni. Okey, pertamanya kita gunakan bahan dia iaitu dah pastinya bawang Holland. Lepas tu masukkan cili sedikit bawang putih. Kita kacau dulu biar dia layu betul-betul. Layu betul-betul dia. Yes, cantik. Okey, nak cerita mengenai nasi goreng lauk semalam ni kenapa kena panggil lauk semalam? Dulu mak kita ni mana ada jual kat berjalan macam sekarang ni mewah dan kuih-muih dan sebagainya, tak ada. Itu yang lebih semalam itu yang masaknya. Okey, contoh dia tak kerti nak masak nasi goreng, dia tak terfikir nak beli ni, tak ada. Orang dulu lebih cerdik daripada kita tau. Okey. Pertamanya kita pecahkan telur dahulu. Telur. Kita biji cukuplah untuk makan seorang kan. Jimat kan. Okey. Lepas tu kita masukkan apa dia? Ini adalah sambal terung semalam. Sambal terung semalam saya masukkan sambal terung sikit dalamnya. Lepas tu saya akan masukkan sambal belacan dalamnya. Sambal belacan ni dalamnya sikit. Sambal belacan. Lepas tu saya masukkan rendang dinding. Daging dalam tu. Lepas tu saya akan masukkan ikan semalam ni, ikan goreng semalam. Jangan buang, ya, masukkan. Sedapnya. Kan. Lepas tu masukkan cili api dalamnya. Okey, kita kacau. Kacau.
kacau dia. Lepas tu baru kita masukkan nasi goreng semalam. Nasi goreng semalam. Nak cerita nak semalam ni. Kan, jangan buang. Asal-usul nasi goreng di Malaysia ni adalah mak-mak kita dulu. Ni dia orang pakai nasi goreng. Sekarang ni macam-macam nasi goreng ada. Nasi goreng USA lah, itulah, ada lah. Itu tak payah. Ini dulunya nasi goreng. Nampak ni? Macam-macam lauk dalam ni ada. Nampak ni? Lepas tu kita masukkan cili dalamnya. Lepas tu kita masukkan kangkung sikit dalam. Dah. Siap nasi goreng semalam. Kita tengok ni Mari tengok. Nampak tu Nasi goreng semalam. Dan ubur garam sikit je ya. Sikit je. Jangan banyak-banyak sebab bahan tadi saya belacan tadi dah masin. Sambal tu dia dah masin. Semua dah masin. Tak payah nak ubur garam banyak-banyak. Tak payah ubur garam pun tak apa. Biar garingkan sedikit lelo. Dah masak pun. Apa lagi? Tengok tu. Sekejap je. Bukan tak membazir pun. Tengok. Tak membazir langsung. Nampak tu? Boleh dah makan. 2-3 orang boleh makan dah. Kenyang perut dah. Tu dia. Cara makan tengok TV3. Apa lagi? Program-program menarik TV3. Kan pagi-pagi ni. Lepas ni buat kerja. Lepas tu bunga. Lepas tu kain. Apa lagi? Cara makan ni dah siap pun nasi goreng kita. Nasi goreng lauk semalam. Ikan ada, daging ada, sayur ada, telur ada, sambal belacan ada, semua ada dah dalam ni. Nampak tu? Ya Allah. Nasi goreng semalam dah siap dah. Sangat-sangat sedap. Ya. Sangat-sangat tapi menarik. Saya sangat-sangat suka menu yang ni sebab apa? Dia mengamalkan konsep tidak membazir. Ya. Kalau biasanya Ya, kita betul. kadang-kadang ada yang macam lauk-lauk yang tak habis kan nak buang-buang semua tu. Yang ni jangan buang, simpan. Boleh buat nasi goreng. Kalau dulu inilah kepandaian kepakaran mak-mak kita. Tidak membahasi walaupun sikit pun kan. Kat Malaysia ni itulah asal usulnya nasi goreng. Yang tak you all semua tak tahu. Sekarang ni macam-macam nasi goreng. Asal nasi goreng ada juga yang bagus tu. Ada nasi goreng kelapa ataupun nasi goreng nyok. Memang sedap. Okey, Menarik, dengar pun sedap, Chef. Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi resepi bersama dengan kami dan juga penonton Borak Kopitiam. Betul. Mungkin Jangan lupa follow Chef IG Chef Silakan. Jamil _ Yang penting itu IG Chef. nampak tu. Biar meletup. posing Dan sama, juga itu, Chef, baju berbeza. pulut kuning gebu gebas. Baik, Chef, terima kasih banyak-banyak. Nanti kalau anda sama-sama. semua yang Memang kita bersarapan. Jom bersarapan. Ui, tengok. Konten. Dia dah standby dah konten ni. Praktis banyak kali kan malam semalam, Chef. Ya, pulut panggang. Pagi-pagi ni alhamdulillah. Terima kasih kepada Borak Kopitiam TV3. Okey. Jemput Chef pagi-pagi ni. Okey, Chef. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Jangan jemput Chef lagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bye. Jadi macam itulah energi Chef yang Jamil. Dari dulu lagi kalau dia datang memang set kita sentiasa meriah, Fiona, sebenarnya. Betul. Itu dia sedikit menu yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda untuk topik kita hari ini. Masak apa tu? Yes, Zah. Sekarang ni jom kita masuk ke segmen kita Jom Masuk TV bersama dengan DZR Healthcare. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Dah kenal kopi orang. Baik. Hari ni Tok Cik Zul mai ni nak perkenalkan. Iaitu kadang-kadang bila kita tengok ni seafood, ketam, sotong, udang, anak kita balik kita kata beli buat apa? Tak boleh makan. Baik. Pasal apa? Pasal masalah sendi, masalah uric acid lebih, masalah iaitu radang sendi, masalah kadang-kadang nak semayang, nak rokok pun susah. Pakai pun duk tongkat, tak boleh. Umur muda lagi. Baru 50, baru 48, baru 53. Tapi nak semayang rokok susah, duduk dalam bilik ayak susah, nak naik tangga susah, nak naik bukit susah, nak naik flat susah. Ini semua adalah masalah sendi. Kadang-kadang duduk saja tapi naik mana pun. Tapi dia bengkak, Allahu Akbar, bengkak ni, bengkak habis sendi kaki, sendi jari. Ini adalah masalah-masalah yang berlaku kepada kita. Baik, bagi orang yang ada masalah sakit sendi, ada macam-macam ubat dah try. Ambillah ubat yang berdaftar keluaran DZR Healthcare, DZR Pharma, kilang kami sendiri. Jangan pilih yang lain. Pilih kalau sakit sendi saja, pilih ubat berdaftar Gojo. Keluaran siapa? DZR Healthcare, DZR Pharma, kilang berdaftar. Sari sebiji. Nak sedap lagi? Sapu dengan krim kita. Krim ni bila sapu dia akan rasa lega saja. Tapi kalau krim saya tak jadi, kena ambil dengan kapsul. Lama mana kena ambil? Terbaik kena ambil 3 bulan.
Satu hari satu biji. Satu hari satu biji. Jadi, cepat-cepat yang ada masalah sakit sendi ni daripada atas leher, bau pinggang semua ni, badan semua sampai ke kaki, itu adalah masalah sendi. Jadi, pada semua kawan-kawan, Pak Long, kawan-kawan saya, cepat WhatsApp. Terus WhatsApp ataupun call pejabat kita. Ada 40 staf kita akan bantu, iaitu abang-abang Pak Long, Mak Long semua. InsyaAllah, Pak Long yang ada masalah sakit sendi, WhatsApp kami, konsultan kami akan membantu, anak-anak buah saya akan bantu. Jadi, letakkan ke tepi tongkat. Jadi, kita kembali menjadi orang segar dengan Gojo Cream dan juga Gojo Capsule. Cepat WhatsApp produk berdaftar DZA Pharma, DZA Healthcare. Yeza, memang terbaik sebenarnya. Jadi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Borak Kopitiam, masih lagi kita dalam topik masak apa tu? Mungkin anda semua nak nantikan ada menu sihat tak Zaid? Ada menu sihat tak Fiona? Ada. Tapi apa pun, kita rehat dulu, kembali selepas ini. Di mana Fiona? Di Borak Kopitiam. Yeah. Mencabar sebab apa tadi kita dah tunjukkan menu makanan yang kira macam berat lah juga, nasi-nasi. Berat je tunjuk Zaid Saya macam tu. Okay. Lepas tu mungkin macam Zaid cakap tadi tu, penonton kita yang kat rumah tertanya-tanya, tak ada ke nak tunjuk makanan yang sihat-sihat sikit ataupun yang lain sikit? Ada. Sekarang ni lah kita nak tanya anda semua yang ada dekat rumah, pernah tak dengar tentang overnight oat? Pernah Zaid tak? pernah tak? Zaid, semenjak Zaid diet ni Zaid pernah dengar. Yang rajin buat, wife Zaid rajin buat untuk Zaid ni. Yes. Overnight oat ni kalau kita tengok, rupa dia macam inilah yang ada dekat atas meja kita. Apa pun terima kasih kepada bitesandpieces.my sebab hantar kepada kita overnight oat ni sangat best. Tapi apa pun, jom kita saksikan dulu apa yang kita telah sajikan kepada anda. Tidak dinafikan ramai yang mendambakan tubuh badan sihat dan ideal. Kebanyakan daripada kita menganggap bahawa kurus itu sihat, tetapi ramai tidak mengetahui cara pemakanan dan diet yang betul. Mengamalkan pemakanan sihat sejak 3 tahun lalu, banyak mengubah kehidupan Aida Narina dan keluarga ke arah yang lebih positif. Bagi ibu kepada 2 orang anak ini, kunci kepada pemakanan sihat adalah dengan sentiasa mengurangkan kalori, gula dan mengambil makanan yang bernutrisi tinggi. Saya memang suka mengamalkan pemakanan secara sihat. Pada mulanya sebab nak menurunkan berat badan lah. Tapi kini lebih kepada untuk dapatkan kesihatan yang menyeluruh, nak elakkan daripada dapat penyakit yang kronik lah. Sebenarnya pemakanan yang sihat ni sangat mudah disediakan. Kebiasaannya saya akan memasak secara steam, secara menggunakan bakar dalam oven ataupun guna air fryer. Jadi kita tak perlukan gunakan banyak minyak untuk menyediakan makanan seharian. Hari ini saya akan kongsikan cara-cara untuk menyediakan overnight oat. Tapi saya akan gunakan bahan-bahan yang sedikit berbeza supaya overnight oat lebih nampak menarik dan lebih sihat untuk dinikmati oleh sisi keluarga. Antara bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk overnight oat kita adalah kita ada blueberries, kita ada juga kacang-kacang seperti walnut dan kita akan gunakan badam, susu kacang almond, Greek yogurt dan juga maple syrup. Selain itu kita akan gunakan juga oat, chia seed, flaxseed dan juga psyllium husk. Okey, cara-cara menyediakan overnight oat, kita perlukan roll oat. Saya akan gunakan roll oat, letak dalam 3 sudu. Okey, lepas roll oat, saya akan gunakan susu. Susu yang saya akan gunakan adalah almond milk. Bahan yang seterusnya saya akan gunakan adalah yogurt. So, just 1 portion yogurt dan saya akan letak pemanis. Okay, seterusnya kita akan kacau bahan-bahan yang telah kita campurkan tadi. Kita kacau sikit
And then kita nak bagi rasa yang masam, kita perah sedikit lemon. Okey, selepas siap semua bahan-bahan kita, kita boleh tutup dan kita boleh simpan dalam fridge semalaman untuk disejukkan. Overnight oat ni actually bagus untuk orang di luar sana yang nak jaga pemakanan. Oat sendiri kita tahu dia bagus untuk mengawal paras gula dalam darah kita sebab dia lambat dihadam berbanding dengan nasi putih ataupun tepung. Dan kita akan kurang rasa lapar lah. Tahap kolesterol dia tak terlalu tinggi dan boleh membantu untuk kita kekal sihat. Mudah, sihat dan sedap. Untuk mengamalkan gaya hidup sihat, semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Jadi, kepada anda di rumah, bolehlah cuba membuat menu sihat ini dan jadikannya sebagai sarapan buat seisi keluarga. Wow, sedapnya. Ini dia sama macam video yang kita tunjukkan kepada anda semua yang tengok tadi tu. Kalau boleh try lah. Sebab macam Zack cakap, sedap benda ni. Saya geram sebenarnya. Saya nak mencuba daripada tadi. Tapi itulah. Tak apa, sabar-sabar Zack. Lepas siaran nanti Selain daripada overnight oats, bagi anda semua yang ada dekat rumah, boleh juga try untuk buat Vietnamese roll. Antara pemakanan yang sihat lah juga. Antara makanan yang sihat dan yang paling famous di abad ini lah. Vietnamese roll ni. Kan? Paling famous dan senang untuk kita buat lah. Okey, baiklah. Sekarang ni kita masuk ke segmen Jom Masuk TV sekali lagi bersama dengan Upsell Beauty. Jom. Okey, Assalamualaikum semua rakyat Malaysia. Bersama saya hari ini, saya bawakan untuk anda Upsell Cafe Pack Oreng yang berhantu kopi percampuran yang telah 5 tahun berada di pasaran, yang sebelum ini banyak dijual di farmasi-farmasi di kawasan utara. Sekarang baru 1 tahun kita bergerak dengan sistem ejen. Kita dah ada lebih 16,000 orang ejen di seluruh Malaysia. Upsell Cafe bukan kopi biasa-biasa. Dia kopi yang sangat baik untuk kesihatan badan, yang mana kita formulasikan dengan 4 herba yang sangat baik untuk kesihatan, yang mana memberi anda kesegaran, memberi anda tenaga, menghilangkan lesu-lesu badan, tahan lapar dan tahan mengantuk ya. Sekarang Upsell Cafe kita dah ada lebih 16,000 ejen, yang mana ada ejen-ejen kita hanya suri rumah sahaja mampu jana pendapatan ribuan ringgit, belasan ribu ringgit, malah puluhan ribu ringgit dengan hanya menjadi ejen Upsell Cafe. Anda bukan sekadar dapat untung runcit, anda juga akan dapat duit bonus bulanan setiap bulan, yang juga ada selip gaji setiap bulan yang diterima pakai oleh bank. Selain itu ada juga duit tabung tahunan, yang mana setiap ujung tahun kita boleh claim balik duit tabung tahunan. Upsell Cafe kami sediakan marketing yang maha dahsyat untuk anda. Kita ada TV, kita ada billboard, kita ada radio. Untuk ejen-ejen kita mudah untuk menjual sebab repeat order Upsell Cafe sangat tinggi. So semua kat luar sana yang buntu dengan masalah kewangan, jom join team ejen Upsell. Kami bantu anda. Kami ada group support yang maha dahsyat dan kita juga ada sistem yang sangat canggih untuk anda. Anda join team ejen Upsell, kami akan bimbing anda. Kami akan bantu anda buat duit tepi berkepuk-kepuk dengan Upsell Cafe Pack Oreng yang berhantu, yang mana akan memberi kesegaran, memberi anda tenaga, menghilangkan lesu-lesu badan, tahan lapar dan tahan mengantuk. Dah lebih 16,000 orang ejen di seluruh Malaysia. Jom join team ejen Upsell, kami bantu anda, kami bimbing anda, kita buat duit tepi berkepuk-kepuk dengan Upsell Cafe. Upsell Cafe Pack Oreng yang berhantu. Keren. Luar biasa. Kopi. Kan? Terus rasa minum kopi sekarang ni. Okey, so sekarang ni kita pula ada guest kita yang seterusnya, iaitu seorang yang cukup kita sanjungi, iaitu Kak Nurul. Bersama dengan kita di talian. Hello Kak Nurul. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar Kak? Sihat ke? Baik, alhamdulillah adanya, alhamdulillah. Baik. Jadi sekarang ni kita nak kita punya segmen dengan Kak Nurul ni tentang kena tahu. Sebenarnya apa benda kena tahu? Sebab sebenarnya Kak Nurul, bila kita cakap tentang menu sihat ni kan, mesti kita akan kata tak sedap dan sebagainya. Jadi apakah pandangan Kak Nurul sendiri? Betul ke makanan sihat ni tak sedap? Okey,
First of all, kita kena tahu kita makan tu makan sihat untuk apa? Untuk apa? Kita makan untuk apa? Kan? First, kita makan, konsep kena makan tu adalah untuk kecergasan, untuk tenaga, untuk memberi badan kita makronutrien, mikronutrien tu dia orang nganga dah lagi apa pula dia ni cakap makronutrien, mikronutrien ni. Okey, senang cerita kita nak kena bagi badan kita vitamin dan mineral yang sepatutnya, untuk tenaga, protein yang sepatutnya. Jadi kena ada pengetahuan. Kita ni manusia, kami rasa satu dunia macam tu, kita tak diberi pendedahan makanan yang macam mana. So, faham. Saya makan nak kurus, jadi saya makan sihat. First, makan sihat, kita nak jaga kesihatan kita. Makan jadi tak sihat, makan yang jadi tak sedap apabila kita punya nak kurus cepat, nak sihat cepat, cut down segala gula, garam terus, siapa suruh? Memang jadi tak sedap. So, pengetahuan tu sangat penting. Kadang-kadang kita ikut orang kan. Jadi, kita kena ada pengetahuan untuk kaji sedikit dan sebagainya. Okey, makan sihat tak semestinya tak sedap. Nak sihat ni, nak jadi sihat mudah aja. Jangan makan processed food, jangan makan fast food. Jangan duk minum 3-in-1 tu. Sebab sekarang ni ambil Nurul sendiri cakap jangan minum. Obesiti kat Malaysia ni, kita di Asia Tenggara, kita nombor 1. Ini statistik daripada KKM dan juga WHO. Okay? So, Asia Pasifik, Malaysia adalah nombor 1. Tak masuk lagi Singapura, tak masuk lagi Indonesia dan sebagainya. So, makanan kita very rich because makanan kita yang kita tahu kat sini, kita makan ikut tradisi. Makan dah jadi satu habit kan, habit kita. So 3 perkara yang kita kena faham, makan nak ikut tradisi ke, nak ikut tabiat ke, nak ikut pengetahuan yang sepatutnya kita bagi badan kita yang untuk sihat. Okey. Tadi saya dengar. Tadi saya dengar Zack sebut kata diet. Saya diet lah ni. Diet kopi tu, kopi ni. Kopi, beli je kopi yang kopi kampung ke apa boleh minum daripada duk minum 3-in-1 tu. Kopi boleh minum. And by the way, okey, tu antara tips daripada Kak Nurul kepada Zack. Tapi Kak Nurul, kita dengar ada sebab kenapa cerita. Kak Nurul petik nama Zack tu ada sebab. Nanti kita kongsi ujung-ujung. Kita dengar cerita sebenarnya Kak Nurul nak kongsikan satu video. Sebenarnya kita semua dekat studio dan juga kat rumah tak sabar nak tengok. Mungkin kita boleh tunjukkan sedikit kepada penonton kita yang ada dekat rumah. Jom. Boleh Sat. Sebab tadi Zack cakap saya duk diet. Okey, Zack eja diet. Apa fahaman Zack tentang diet? Sudah pula untuk mengubah cara hidup yang lebih sihat lah. Mengubah pemakanan semua. Orang kata aku nak kurus, aku diet, aku nak sihat, aku diet. Okey, diet pada kita adalah berlapak dan tak makan. Okey, cuba eja diet tanpa tea jadi apa? Die. Okey, so nak sihat kena makan benda yang sepatutnya. Diet bukan bermaksud berlapar. Diet bermaksudnya kita pilih makanan yang khusus. Contoh, protein diet. So kita makan makanan yang protein sahaja. Fiber diet, makanan yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, lah ni boleh teruskan ke the next one apa baik. First time rasa jadi guest ni. Okey, baik. Jom kita kongsikan kepada penonton Borak Kopitiam apa sebenarnya video yang Kak Nurul dah sediakan untuk kita. Jom. Baik, Kak Nurul, sekarang ni apa yang Kak senang buat ni dalam video ni? Okey, alright. Mengikut statistik lagi, rakyat Malaysia ada lebih kurang 90%, kalau tak silap saya, exact number 90% ke atas yang kurang ambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Bermaksud kita kurang ada, dalam makanan kita kurang serat. Jadi, saya share kat dalam ni adalah makan salad yang sepatutnya dalam pemakanan seharian kita kena ada serat dan sebagainya. So, salad selalunya, saya dulu pun
memang sebelum kahwin Mak Saleh lagi pun suka makan salad, tapi salad mestilah yang macam yang dalam kepala mesti masak, mesti yang ada sos, selagi tak putih sos tu tak makan salad hijau tu kan. So kita makan makanan sayuran yang dah memang dah lecur, yang kurangnya kurangnya vitamin dan mineral. Jadi saya prepare salad ni, sos dia yang saya nak tunjuk sebenarnya mudah sangat untuk dibuat untuk sedapkan lagi salad kita. Sayuran terbaik untuk kita ambil adalah kalau dia raw. Sebab kita dapat the chlorophyll, kita dapat semua dalam sayuran tu kan. So itu yang saya buat semalam ni, yang simple sangat, yang sos tu boleh simpan siap-siap. Ingredient dia lemon, olive oil, bawang putih, bawang merah, lada hitam, ada mayonis 1 sudu kecil, ada serbuk pati ayam tu 1 sudu kecil. Buatlah dalam balang banyak-banyak tu. So everyday sebab orang kata saya tak boleh makan sihat sebab saya busy bekerja. Sebenarnya kalau beli salad apa semua basuh siap-siap, simpan dalam peti ais, you prepare sos ni on the weekend, so setiap hari you akan dapat fiber supply, maksudnya serat yang untuk pemakanan kita seharian. Sebab kita kena ada 20 hingga 30 gram serat dalam pemakanan kita seharian. So sebab tu kita kena tahu konsep makanan untuk kita makan tu pasti apa. Kita kena ada protein, serat sebagainya. So basic dia pada saya, makanan kami setiap hari lah dalam program saya Diva Kurus dan Fit Maskulin pun, main yang kena kita untuk program sihat ni kena ada adalah sayuran hijau, because this is the main one. Sekarang ni dalam pandemik ni apa semua, kita kurangnya sayur-sayuran dan buah-buahan, kurang bermaksud kat sini vitamin dan mineral. So immunity kita tak kuat. So satu tips saya nak bagi kat sini yang susah sangat orang nak makan sayur tu, dia kata susah nak makan, daun tu besar-besar. Tak usahlah makan satu daun tu besar-besar, hampa potonglah kecil-kecil. Betul tak? Faham betul. Make sense. Itu satu. And then kat sini saya dah letak sos tu dan saya pilih satu protein yang di dalam meal tu. Dan selalunya orang kata, oh makan sayur je ke? Do you know that sayur tu sebenarnya yang buatkan you kenyang yang lebih berpanjangan. Sebenarnya sebab dia isi perut kita dengan serat. Satu bagus untuk kalau siapa ada sembelit. Okay. Kat Malaysia kita sembelit masalah keseluruhan rakyat Malaysia. Saya dulu pun macam tu, jenis pi toilet, pi bank 2-3 hari sekali. I'm sure. So ni kat sini saya pilih protein saya adalah smoked salmon. Okay. Semua dah siap kat situ dah. Tadi dengan lemon sauce French style tu sebenarnya resepi trademark ibu mertuaku daripada Perancis. So saya belajar untuk makan salad ni daripada I think 10-11 tahun dulu. Kira tiap-tiap hari kena ada. Dia dah jadi habit. So nak makan benda-benda sihat ni pun kena create habit. Dan saya nak bagi tahu, orang kata oh makan sihat untuk kurus. Dan dia orang dah makan sihat tak kurus-kurus. Pasal apa? Salah lah tu maknanya cara dia Kak Nurul. Bukan salah kat situ dari segi tak faham kalori intake pula. Betul. Saya sukalah bila dengar Kak Nurul berkongsikan tentang hal ni apa semua. Saya rasa tak sabar nak cuba menu salad. Sebab saya pernah cuba dah kuih goreng Kak Nurul dulu, ingat tak? Tapi tak apa. Baik, Kak Nurul sangat mungkin menarik semua tak sabar nak try. Saya percaya mungkin Kak Nurul boleh kongsikan Instagram Kak Nurul supaya lebih ramai orang boleh ambil inspirasi daripada Kak Nurul. Alhamdulillah, thank you so much. Instagram saya Nurul Dab. Kalau yang personal saya Nurul Dab. Dan yang kalau untuk program makan sihat dan untuk menguruskan berat badan iaitu Diva Kurus _by_Nurul Dab. Itu untuk program yang kesihatan yang saya buat secara online. Dah pun 3 tahun Alhamdulillah. Dan dalam 11 tahun, nak masuk 11 tahun ni, saya memang belajar tentang nutrisi. Saya membantu saudara mara, family, peminat, kawan-kawan yang mana yang nak tahu tentang makanan sihat dan nak menguruskan berat badan. Sebab semua orang nak ramping, nak cantik kan? Zack pun nak ramping kan Zack? Of course. Dia nak kata duk mengurangkan makan. Okay. Alright Kak Nurul, terima kasih banyak-banyak. Producer bagi tahu, jangan marah I. Oh, tak. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Nurul. Semoga berterusan dan segala usaha akan dipermudahkan insya-Allah. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih kerana menjemput saya pagi ni. Zack, mai masuk Fit Maskulin. I will help you. Okey. Okey Kak.
Alright. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia. Jadi kepada anda Bye. yang ingin tahu dengan lebih lanjut, bolehlah terus ke Instagramnya. Baik, sekarang ni kita ke segmen Jom Masuk TV. Sekali lagi, apa yang mereka nak kongsikan bersama dengan kita? Jom kita sama-sama saksikan. Pengalaman sewaktu menyusu, mana mungkin mama lupakan. Bila susu tak cukup, anak mulalah meragam. Sudah tentu mama tak cukup tidur. Syukur mama jumpa Nufia yang bantu mama tambah susu. Mama dah berjaya susukan kakak. Sekarang giliran adik pula. Terima kasih Nufia. Hai, Assalamualaikum penonton di rumah, bersama dengan saya Yaya Suhaimi, founder kepada Nufia, dan saya juga ibu kepada 3 orang anak. Sebenarnya Yaya dulu pun mengalami masalah susu menyebabkan Yaya gagal menyusukan anak Yaya yang pertama, dan alhamdulillah anak Yaya yang kedua dan ketiga Yaya berjaya sehingga 2 tahun. Sebab itulah Yaya sangat memahami ibu-ibu di luar sana yang mana ada masalah sama seperti dengan Yaya. Di Nufia, kita bawakan produk OMB Advance yang mana membantu ibu di luar sana. Yang bestnya OMB Advance ni sangat mudah untuk diamalkan. Hanya koyak, banca dan minum. Produk OMB Advance diformulasikan daripada bahan-bahan terpilih iaitu longan, red dates, black date, goji berry, dan yang paling best tiada tambahan gula. Ibu di luar sana tak perlu risau, tak perlu takut. Kerana apa? Kerana produk kita diiktiraf halal oleh JAKIM Malaysia dan kita juga memenangi Global Halal Excellence Award. Istimewanya hari ini kita bawakan untuk ibu-ibu di luar sana, dengan setiap pembelian OMB Advance akan dapat hikmat nasihat daripada pakar penyusuan yang diiktiraf. 2 kotak OMB Advance hanya RM90 sahaja serta berpeluang untuk memenangi iPhone 8. Jadi, jangan lupa dapatkan OMB Advance daripada ejen-ejen yang berdaftar ataupun boleh direct call 018-225-4434. Bagi ibu-ibu di luar sana yang ingin menjana pendapatan bersama dengan Nufia, jom sertai kami sekarang. Ingatlah, Nufia, penemat ibu mengandung dan menyusu. Baiklah, terima kasih Nufia Empire. Sekarang ni kita nak kongsikan sedikit benda bersama dengan anda semua yang ada di rumah, iaitu daripada Lacto Growth. Okay, so inspirasi Grow Happy ini adalah inisiatif Nestle Lacto Growth sebagai jenama Grow Happy bagi membawa keceriaan kepada anda dan juga keluarga sekaligus meningkatkan indeks kegembiraan di Malaysia agar rakyat kita lebih bahagia dan gembira. Tips inspirasi Grow Happy 14 adalah melatih si manja mengemas dan menyusun. Yes, betul. Dan apabila si manja bermain, apa kata kita latih mereka untuk mengemas barang mainan mereka sendiri? Jadi, papa dan mama perlu sediakan bekas untuk mereka belajar menyimpan dan lakukannya bersama-sama. Dan si manja akan rasa lebih seronok dan tak meragam apabila perutnya selesa. Jadi, pastikan perutnya selesa dengan berikan Nestle Lacto Grow yang mengandungi bakteria baik probiotik L-reuteri untuk perut yang selesa. Itu dia. Okey, sekarang ni kita ada satu video pula untuk tunjukkan kepada anda yang berkaitan dengan dessert cheese tart. Macam mana rupanya? Jom kita tengok. Kalau dah makan berat, mestilah ada dessert. Tak orang kata apa, pencuci mulut. So hari ini ada seseorang yang mahir tentang membuat pencuci mulut. So kita bersama dengan Kak Husni. Hai Kak. So apa pencuci mulut atau dessert yang akan nak kongsi hari ni? Kita buat Nutella cheese tart atau chocolate cheese tart lah. So pertama sekali kena buat apa? Mungkin Akak boleh ceritakan step by step. Pertama sekali kita kena buat base dia lah. Dia punya hard shell dia. Kita ambil tepung gandum, icing sugar, sedikit garam. Nanti kita kacaukan sikit. Bagi bahan tepung tu sebati. Lepas tu kita masukkan butter. Butter ni pastikan dia cold, dia sejuk. Lepas kita dah adun, kita kacau-kacau. Nanti kita picit-picit dengan garfu. Akak suka pakai garfu. Garfu tu dia besi. Jadi dia maintainkan dia punya suhu butter sejuk tu dengan bahan kering. Kalau kita gunakan tangan kita kan ada haba. Jadi bila ada haba, wap tangan kita tu akan terkena kepada butter dengan adunan tadi. Jadi adunan kita tadi pun akan jadi cair. Kalau cair tu menyebabkan kita punya tart shell tu tak rangup. Bila dah siap yang itu, kita just letak dalam acuan pie dia tu. Kita tekan, ratakan dan kita cucuk lubang sikit dengan menggunakan garfu. Sebab apa? Sebab bila kita bakar, kita tak nak dia naik. Maknanya tak ada ruang udara menyebabkan kita
kita punya touch shell kita tu gelembung dan kita bakar pada suhu 180 ataupun mengikut oven masing-masing lah kan, selama 20 ke 25 minit. Lepas dah siap touch shell dia tu, kita of course kena sejukkan lah sekurang-kurangnya 1 jam atau 2 jam terpulang lah. Yang pastinya dia kena sejuk, jangan panas sebab kita nak bubur cheese dalam dia. Sebab kalau panas nanti cheese tu akan cair. Sementara tunggu tart tu dah nak sejuk, kita buat dia punya cheese dia. Okay, cheese dia yang kita perlukan 250 gram cheese cream, icing sugar 70 gram, dairy whipped cream kita pakai 1 cawan. Dan dia punya killer dia adalah Nutella, ataupun kalau tak ada boleh gantikan dengan any chocolate spread. Kita campur, kita mix pakai mixer. Kita sebatikan dulu cream cheese dengan icing sugar. Lepas itu baru kita masukkan whipped cream. Okay, dah siap tadi. Pie tadi kita dah keluarkan daripada kelongsong shell tart tu. Kita masukkan kita punya cheese cream dia dan kita letak dalam pie tu lah. So, bila kita dah letak dalam acuan, kita potong. Kalau kita nak potong, kita potong dahulu sebelum kita spreadkan coklat tu di atas. Sebab bila kita tak nak coklat kita tu comot masa kita potong. Lepas tu kita ambil jangan akak guna Nutella atau pulang nak guna coklat spread pun tak apa. Bubur dalam piping bag dan kita pipe lah atas pie yang kita dah siapkan tadi. Dan tepi dia sebagai hiasan atau orang kata saja nak bagi ada rasa-rasa lebih sikit, saya bubur Oreo crumbs di keliling dia. Dan sejukkan dululah. Letak dalam chiller 1-2 jam baru kita makan. Sebab dia sejuk lagi sekejap. Mungkin apa lagi resepi yang kita boleh buat dengan adunan yang sama ni? Selain daripada chocolate spread, Nutella spread, apa sahaja spread yang ada kat rumah bolehlah guna. Ataupun macam saya gunakan berries. Boleh gunakan strawberry, blueberry, raspberry. Jadi dia akan jadi fruit tart. Tambah je lah kan buah tu? Yes. Potong je buah tu, letak dekat atas pun sedap. Ataupun yang mana suka mangga, kita boleh jadikan dia mango cheese tart. Atau buah peach. Maknanya yang sesuai lah dengan cheese tu. Buah pun tak sebarang buah juga boleh guna. Kalau macam letak buah hati boleh tak? Buah hati, itulah siapa yang tak ada buah hati tu, suruh buah hati ni buat lah. Alamak. So, thank you so much Aufni sebab kongsi resepi yang sangat mudah dan simple. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Ya, betul. Menarik. Dan sekarang ni depan kita ada cheese tart yang mereka buat tadi. Apa-apa terima kasih banyak-banyak daripada terima kasih Husni yang buatkan kek yang sedap, dessert cheese tart yang sedap-sedap ini. Okey, sekali lagi kita akan bersama dengan segmen Jom Masuk TV. Ya. Kali ini kita akan bersama dengan Elza Prima. Let's go. Risaunya, badan makin lama makin lesu, tak bertenaga. Bangun pagi, hancur, bersin, hidung gatal. Anda ada masalah semua ini? Kalau anda ada masalah semua ini, apa kata anda dengarkan perkongsian yang saya nak sampaikan kepada anda sekarang ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya MC Nas bersiaran sekali lagi di Borak Kopitiam TV3 pagi ini. Bagi mengatasi masalah anda itu tadi, apa kata saya cadangkan anda mencuba Alfia Walid Rock Sugar ini yang kita bawakan 4 kotak ini mengandungi 12 botol di dalamnya. Harganya cuma RM110 untuk semenanjung Malaysia. Bagi Sabah Sarawak, harga adalah RM150. Bagi kawan-kawan kita yang di Singapura, harganya cuma $55 saja. Kalau anda tak suka raw sugar, it's okay. No problem. Kita ada juga Alfia Walid flavor honey. Harganya adalah RM160. 2 kotak, di dalamnya ada juga 12 botol. Ya, bagi Sabah Sarawak harganya adalah RM200. Untuk kawan-kawan kita yang di Singapura, harganya adalah $70 sahaja. Itu bab harga. Jadi call sekarang, ya. Dan yang paling penting adalah kita berikan penghantaran percuma kepada anda. Dan apakah kebaikan-kebaikan Alfia Walid sarang burung premium ini? Yang pertama adalah membantu mengurangkan gatal-gatal hidung dan juga kulit. Yang kedua, mencantikkan kulit kita dari dalam sehingga keluar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan imunisasi badan kita secara semula jadi. Barulah penyakit tak jadi datang, tak jadi impit. Apa kata anda? Call sekarang. Kerana kami menunggu-nunggu WhatsApp daripada anda. Kempen ini cuma berjalan 1 hari sahaja. Jadi, call kami sekarang. Kerana kami sentiasa memikirkan kesihatan anda. Saya nak cubalah juga apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pagi tadi kita tanya kepada anda, masak apa tu? Lepas ni ada lagi benda kita akan kongsikan kepada anda, terutama sekali kepada anda yang minat dengan industri hiburan. Apapun, kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Baik.
Pada awal-awal kita excited kan. So kita tulis sendiri, balas apa soalan dia kita. Ada 3 guni, macam manalah nak balas seorang-seorang. Macam mana nak buat kerja sekolah lagi? Saya ni kan dah pelajar cemerlang. Kadang-kadang tu dia akan dapat balik surat. Surat tu penuh dengan bedak. Diorang bagi nickname kat saya, Tuze tu maksudnya rabbit. So dia panggil rabbit. Kalau saya pergi China, diorang panggil tupai kan. Sherry Show. Sabung ayam di sebalik penempatan haram. Tak boleh lari. Diam. Wang ditaruhkan. Tak untung. Kalah. Rugi. Segalanya dalam 999 Selasa 9 malam TV3. Meskipun sang waktu sempadankan raga, tapi tetap jiwa kan menyatu dengan namamu. Kekasih, ku larut di dalam kasihmu. Kekasih, menanti engkau kembali. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jatuh tak berdetak lagi, dirimu kan tetap abadi. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jatuh ku telah berhenti, dirimu kan abadi selamanya. Selamanya. Aku hidup hanya untuk cintamu. Aku mati hanya untuk dirimu. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jatuh tak berdetak lagi, dirimu kan tetap abadi. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jatuh ku tak. Itu dia, baru saja bersama dengan kita tadi, hiburkan kita Haikal Farid dengan lagu terbarunya Tak Terganti. Tapi tak puaslah kalau kita hanya tengok video, Betul. tengok MV saja. Sebab itulah kita berada bersama dengan Haikal di atas talian. Hello Haikal.
Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Borak Kopi Tiam. Selamat pagi, Haikal Farid. Tadi kita dah tengok muzik video tu sangat-sangat menarik. Mungkin Haikal boleh ambil peluang ni untuk ceritakan sedikit tentang muzik video Tak Terganti tu. Okey, muzik video Tak Terganti ni dia agak unik sikit lah sebab kalau korang tengok betul-betul dalam MV tu dia ada dua pintu color yang berbeza, pintu biru dengan pintu merah. So pintu biru tu adalah macam kononnya dalam pintu biru tu dunia yang baik lah. Dalam banyak-banyak warna dalam dunia, kenapa Haikal memilih color biru dan color merah? Sebab biru dengan merah selalunya macam kalau kita tengok dalam cerita pun dia biru tu akan melambangkan yang baik. Macam kalau cerita Star Wars, merah jahat, biru baik. Gitu kan. Ada elemen-elemen Star Wars lah kiranya, Haikal. Tak ada. Oh, tak ada. Star Wars apa? Cuma dia itulah, dia menunjukkan dua dunia yang berbeza lah. Setahu kita lagu ni sebenarnya komposer dia, penulis lirik dia bukan orang biasa-biasa. Mungkin Haikal boleh Bukan kongsikan. orang biasa-biasa. Okay, so lagu ni dicipta oleh Abang Adi Priyo, Adi Six Sense. And music arranger by Abang Izzy, Syai, and producer lagu ni adalah Abang Wan. Abang Wan Six Sense. Yes. Baik, itu apabila kita bicarakan tentang muzik lah kan. Macam Haikal sendiri, adakah Haikal benar-benar berpuas hati dengan genre muzik yang Haikal bawa sekarang? Ataupun sebenarnya Haikal sedang simpan untuk keluarkan di masa-masa mendatang? Okey, sebenarnya macam lagu terbaru Haikal ni Tak Terganti. Lagu dia lagu ballad kan. Kita panggil power ballad Power lah. ballad, Sebenarnya actually Haikal pun macam sebenarnya like tak dapat betul-betul lagi macam betul-betul genre yang Haikal betul-betul rasa macam rasa macam tapi sebab rasa macam first single rasa macam sesuai lah dengan Haikal. Cuma sebab kalau tengok lagu first Haikal Demam Cinta, lagu dia macam lagu pop R&B. Lepas tu yang ni ballad. So sekarang Haikal still macam tengah mencuba lagi untuk cari yang betul-betul sesuai lah. Tak apa, kehidupan tentang satu proses berjalan ke depan. Baik, Haikal. Yes. Jadi mungkin ada kata-kata yang Haikal ingin sampaikan kepada peminat-peminat Haikal dekat luar sana juga, terutama sekali kepada penonton Borak Kopi Tiam sebelum kita bersama dengan lagu Demam Cinta katanya. Okay, silakan. Okay, so Haikal nak cakap thank you so much kepada yang dah support Haikal selama ni daripada Demam Cinta lagi, and lama diorang tunggu untuk Haikal release latest single Haikal Tak Terganti. So Haikal nak wish thank you so much, and Haikal nak thank you to Abang Adi, Abang Wan, Abang Syai yang bagi Haikal lagu yang sangat-sangat sedap ni, Tak Terganti. So Haikal harap sangat korang suka and keep supporting lagu Tak Terganti and keep supporting me. Yes. That's all. Thank you so much. Okay, thank you Haikal. Thank you kepada semua juga. Okey, sekarang ni apa kata kita sajikan lagu Demam Cinta kepada anda semua, terutama sekali peminat-peminat Haikal. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita dan juga penonton kita pada hari ini. Betul. Salah tutur bicara, terkasar bahasa, tersilap bercakap. Saya minta maaf. Kelemahan daripada diri saya sendiri. Saya Zaid American. Dan saya Fiona. Kita jumpa lagi. Minggu hadapan. Bye-bye. Sejak ku bertemu denganmu, hatiku bertanya selalu, siapa pemilik hatimu? Kau yang telah membuatku rindu, panahan matamu, bergetar jiwa ragaku. Sungguh-sungguh aku demam cinta. Gila-gila bayang kau bersama, rindu-rindu, oh baby I want you. Mimpi-mimpi di siang malamku. Sejak ku bertemu denganmu, lama sudah pencarianku. Hanya engkau yang